Okay, dalam video kali ni saya akan tunjuk cara betul dan cara salah untuk buat input field. Sebab saya tengok banyak designer, saya tengok mereka akan buat input field ni menggunakan bentuk. Okay, jadi itu cara yang kurang sesuai lah untuk buat input field ni. Mereka akan gunakan bentuk macam, saya tunjuk contoh. Mula sekali saya tekan A, kemudian saya buat iPhone 13 Pro. Okay, saya buat artboard ni. Okay, kemudian kebanyakan designer yang saya tengok, mereka akan ambil bentuk ni, kemudian tarik, lepas tu jadikan warna yang biasa sikit, off-white, lebih kurang macam tu. Kemudian masukkan teks, tekan huruf T dan teks, contohnya nama kat borang ni kan. Okay, lepas tu mereka akan right click dan group selection. Okay, yang ni cara yang salah lah untuk buat input field. Okay, input field ni, okay, nama, lepas tu dekat atas ni biasanya kita akan letak nama lah. Okay, dekat sini contohnya Ali bin Abu, macam tu. Okay, kemudian yang ni kita akan opacity kita kurangkan sikit lah, menunjukkan yang ni adalah placeholder. Okay, jadi ini cara yang kurang tepat lah untuk kita buat input field. Sebabnya kalau contoh nama ni kita tulis penuh kan, dia akan terkeluar macam tu. Okay, so ini cara yang tak sesuai lah. Okay, cara yang saya buat adalah tekan huruf A, iaitu artboard ni, tapi selalu kita pilih kat tepi ni kan, jadi tak perlu pilih kat tepi ni, kita tarik je macam biasa. Okay, tapi dia tak ada colour lah. Okay, kalau tengok beza dia dekat sini frame, yang ni group. Okay, dia bentuk dia pun lain kat sini. Frame ni bezanya dekat dalam frame ni kita boleh letak apa-apa tulisan, letak apa-apa lah, apa-apa elemen dekat dalam frame ni. Bila kita tarik dia akan bergerak sekali tanpa perlu nak group lah. Macam ni kita kena group. Kalau tak group, kita tarik yang ni, kita tarik bentuk ni, dia cuma bentuk je lah, dia bukan frame. Frame ni dia macam artboard lah. Artboard kan kalau kita buat macam ni lah, macam ni artboard. Okay, dalam dia bila kita gerakkan kan, dalam ni semua gerak. Okay, contoh saya tunjuk dua dulu. Okay, kita gerakkan yang ni, nampak dalam dia semua bergerak. So itu adalah frame lah. Kalau tengok frame bentuk dia macam ni, dia ada slash 4 macam tu. Okay, jadi cara betul untuk buat frame, untuk buat form ni sebenarnya saya buat frame dulu, lepas tu saya shift A untuk auto layout ni. Okay, lepas dah shift A, saya akan buat fix. Yang ni saya buat 342. Okay, saya buat 342, kemudian saya buat yang ni 8. Okay, yang ni semua 16 lah, kiri kanan atas bawah. Jadi saya terangkan apa benda ni lah. Okay, saya tunjuk bagi ada warna dulu lah. Contohnya warna ni sikit. Okay, macam tu. Kemudian kita bagi border radius 8. Okay, kemudian dalam ni saya akan, okay, tapi saya nak cuba buat stroke. Daripada fill ni saya nak buat stroke. Jadi tekan shift X, dia akan berubah lah. Okay, ambil warna hitam. Kelebihan bila kita dah buat auto layout ni, bila kita masukkan apa-apa elemen, dia akan automatic align dekat elemen ni. Okay, contohnya saya tulis Ali bin Abu kan, kemudian saya nak buat size 16, saya masukkan dalam ni. Nampak dia automatic macam tu, dia akan automatic ikut setting auto layout yang kita dah buat ni, 16. Okay, 16 ni, atas ni 16, bawah 16, kiri kanan 16. Kalau kita tengok 16, nampak 16 semua. Okay, itu kelebihan auto layout lah. Lepas tu kalau yang 8 tadi, yang 8 ni adalah jarak antara ni dengan ni, elemen pertama dengan elemen kedua. Okay, sebab saya duplicate dia akan automatic pergi ke kanan dan jarak dia adalah 8 untuk setiap satu. Okay, kemudian kita padam dulu.
Okay, lepas tu letak nama ni kat atas ni, buat saiz 16 juga, tapi yang ni saya buat bold lah. Okay, kemudian yang ni jarak dengan yang ni kita ambil, kita tak macam yang ni dia group kan, group sekali. Yang ni kita shift A lagi sekali. Okay, jadi jarak dia antara ni saya nak 8 pixel. Okay, jadi dah jadi satu form fill yang betul lah. Okay, yang ni kita buat okay, ni kita buat hitam semua. Hitam 131313. Yang ni pun kita buat 1313. Okay, jadi form ni adalah form yang aktif lah. Okay, okay, jadi itu kelebihan kalau kita guna auto layout lah. Dia akan sentiasa maintain. Contohnya yang ni 8, maknanya dalam auto layout ni jarak antara label ni saya rename balik kat sini. Yang ni fill label lah. Okay, kita namakan setiap satu lah. Biasanya yang ni cara saya namakan yang frame ni. Okay, yang ni saya namakan V-stack. Yang ni saya namakan H-stack. Okay, nama ni penting jugalah kalau kita, sebab nanti kita akan buat banyak. Jadi bila banyak layer kat sini, kita akan keliru lah kalau tak letak nama yang proper. Okay, jadi H-stack adalah V-stack adalah stack yang macam ni, dia ke bawah. Okay, maknanya kalau kita tekan ni command D, dia akan stack ke bawah. Tapi kalau stack ni dia horizontal punya stack, dia akan stack ke melintang. Jadi bila kita tekan ni dia stack melintang. Okay, jadi itu dia beza dia lah. Okay, kemudian katakan kita nak masukkan macam orang dah habis type, maknanya dia masukkan input ni betul. Jadi kita nak bagi feedback, mengatakan mereka dah mengatakan borang ni dah diisi dengan betul. Okay, jadi kita boleh masukkan bentuk bulat, tekan huruf O, buat bentuk bulat dalam 8 pixel, kemudian kita masukkan. Okay, bila masukkan, okay, satu, bila kita buat auto layout, secara defaultnya dia punya yang ni, dia punya alignment ni, alignment and padding ni, dia akan duduk atas sekali macam ni. Jadi kita nak dia stack center. Kalau tengok bintik ni, kita tekan yang ni, dia akan stack center lah. Okay, tapi saya nak bintik ni dekat ujung ni. Cara dia tekan yang ni, lepas tu tulis space between macam tu, ataupun tulis kat jarak ni auto je. Tadi jarak dia 8 kan, macam ini 8. Okay, jadi kita tekan balik, kita tulis auto. Jadi dia akan sentiasa hujung ke hujung, hujung sini, hujung sini. Kalau ada yang kita tambah lagi, dia akan duduk hujung sini dan tengah. Dia akan bagi sama rata lah. Nampak? Dia akan spread macam tu. Dia okay, kemudian kita boleh warna lah, warna hijau ke, mengatakan benda ni dah diisi dengan tepat. Okay, macam tu. Okay, kemudian kita boleh buat prototype. Okay, saya tunjuk contoh prototype. Kita ambil, tarik sini, kita option command K. Okay, dia jadi bentuk diamond ni. Okay, bentuk diamond ni maknanya dia dah jadi komponen. Okay, jadi kita tekan variance ni. Variant 2 ni kalau kita dah fill. Yang ni macam standard lah, default. Okay, default kita tak nak dia nampak ketara. Kita nak, sebab dia tak, user belum berinteraksi lagi dengan form ni, kita nak tunjuk benda tu. Okay, jadi bila user belum berinteraksi lagi, kita cuma ambil ni, kita pudarkan, tekan 3 atau tekan 6. Okay, macam tu. Jadi yang ni kita pudarkan lagi 4. Okay, 4, 3, 4 ni sekejap Okay, jadi yang ni kita your name.
lebih kurang macam tu lah. Okay. Yang ni saya nak buat 6. Okay, yang saya tekan 3, 4 apa semua nombor tadi. Kalau tengok kat sini, kalau saya tekan 3 dia jadi 30, kalau 4, 40 macam tu. Dia punya opacity lah, tahap ketulusan dia. Okay, 50%. Saya buat 50 je lah. Okay, yang ni kita buang. Okay, yang ni kita buat 8 lah balik. Buat 8 semula. Okay, jadi dia ke sini. Okay, kemudian saya boleh tukar kat sini. Ambil yang ni, Command C, lepas tu Shift Option Command dengan V. Okay, jadi dia ambil yang ni, dia jadi color purple. Tadi nampak, tadi color biru. Okay, bila dia jadi color purple, maknanya apa-apa perubahan kita cuma ubah kat sini, dia akan effect dekat sini lah. Contohnya kita ubah color kan, nampak? Dia jadi merah kat sini. Kat sini pun merah, kat sini pun merah. Okay, jadi bila kita dah buat macam tu, kita nak, bila kita sentuh, pergi kat prototype, tarik ni, on tab, change to fill, lepas tu buat smart animate. Okay, kemudian kita boleh tekan play. Okay, jadi bila kita tekan sini, dia akan jadi macam tu. Okay, lepas tu yang ni kita tarik semula ke atas. Kiranya tekan je, dia tukar semula ke original dia. Okay, jadi bila kita tengok kat sini, okay, bila kita tekan, okay, yang ni yang biasa, kita tekan dia jadi hitam, dia pun lebih terang, lepas tu ada nama, lepas tu hijau. Macam tu. Kalau biasa punya, saya rasa tak cukup udar lagi. Saya buat 30 lah, bagi nampak ketara kan. Okay, nampak yang ni 30% je. Line dia pun nampak tak ketara. Okay, placeholder dia pun tak timbul. Lepas tu bila kita dah isi, dia akan nampak beza dia. Line dia lebih hitam dan ada hijau ni, menandakan kita dah isi dengan lengkap. Okay, akhir sekali adalah tentang nama lah. Sebab kan kita dah jadikan dia komponen, maknanya dia jadi master kepada yang lain. Dia jadi ketua kepada anak-anak buah dia. Yang ni dah kira anak buah dia lah. Kita panggil instances. Okay, yang ni master dia, yang ni instance. Instances ni anak buah dia, master ni ketua dia. Okay, jadi bila kita dah jadikan dia ketua, tak boleh pakai nama vstack dah lah. Sebab dia dah bukan macam yang tadi tu. Okay, jadi boleh bagi nama, contohnya form field. Form field. Okay, lepas tu dalam dia baru ada default dengan yang kita dah isi. Dekat sini nama dia property ni kita boleh tukar. Tekan yang ni, tukar property ni states lah. States. Okay, property ni kita boleh tambah lah berapa banyak property kita nak. Okay, untuk sekarang ni kita pakai states je. Macam states ni keadaan lah. Kalau kita sentuh jadi apa, kalau kita tekan jadi apa. Kalau ada contohnya command D, lepas tu error. Okay, kalau error mestilah kita nak yang ni warna merah kan. Lepas tu yang ni kita nak 8 balik. Lepas tu yang ni kita nak dia jadi pudar macam ini. Yang ni berapa dia? 40. Okay, jadi macam tu lah kalau kita. Okay, lepas tu command D. Lepas tu sebab yang ni kita nak ada teks, contohnya kat bawah kan, sila isi nama yang tepat contohnya. Okay, lepas tu yang ni mungkin 14. Biasanya kecil je lah, 12. Lepas tu buat regular. Tu tukar warna yang sama dengan yang ni. Okay, jadi macam tu lah. Ini states ni kita panggil keadaan. Keadaan di mana benda tu tak aktif, benda tu dah diisi atau disentuh. Kalau nak buat disentuh pun boleh lah. Tapi saya, untuk tutorial ni saya buat contoh untuk yang dah diisi dengan yang belum diisi saja. Okay, untuk hover apa semua tu saya masukkan dalam tutorial lain lah.
Okay, banyak lagi steps yang kita boleh buat sebenarnya. Okay, jadi itu je tutorial untuk kali ni. Kalau tutorial ni bantu, jangan lupa share. Kalau anda berminat nak tengok konten macam ni lagi, tekan subscribe kat bawah. Jumpa lagi.